Okay kelas, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik yang baru iaitu Pascal Principles. So, in this subtopic, student will able to state the Pascal principle, explain hydraulic system, solve problem involving Pascal principle, describe the application of Pascal principle. So, tengok Pascal principle. So, what is the Pascal principle? Pascal principle state that when pressure applied to an enclosed fluid, the pressure is transmit equally to all part of the fluid. So, dalam Pascal principle ni menyatakan bahawa sekiranya ada suatu tekanan dikenakan pada suatu tempat, contohnya ini adalah enclosed fluid, bendali yang tertutup. Dan pressure ini akan dibahagikan secara sekata ke semua bahagian di dalam bendalir ini. Dia akan bagi secara sekata lah. So, when force is applied to a confined fluid, the change in pressure is transmit equally to all part of the fluid. Ini maksudnya pressure dikenakan. So, dia akan bahagi kepada semua kawasan yang terlibat, bendalir yang terlibat. So, kita tengok apa itu formula dia. Principle Pascal punya formula. So, when a force applied to an input piston with a small area A in, kita namakan sebagai A in, the force will be transmit to an output piston with a larger surface area A output. And the force applied at A is input force F in, and the force transmit to A become output force F out. Contohnya di sini maksud dia adalah bila satu tekanan dikenakan, force dikenakan, ini kita namakan sebagai input area. So input area kita bagi F in ataupun F1. So yang input area ni dia akan jadi area A in ataupun kita sebut A1. So yang keluar F2 output kita namakan sebagai F2 ataupun F output. So the formula kita nyatakan konsep dia F output is equal to F input. So F out divided by A out equals to F in divided by A in. Sebenarnya subtopik ini yang ni senang. Sebab very simple. So untuk pengiraan, untuk mencari pressure, yang pertama awak mesti pastikan apakah F1? Ni kira A1. F1 dia apa? F2 dia berapa? So, area yang dikenakan F1 tadi dapat berapa? Dan area yang kedua, output dapat berapa? Ada berapa? So, dalam ni sebenarnya nak uji awak kira area dan force saja. So, formula yang kita gunakan iaitu P input sama dengan P output. So, F1 sama dengan A1, divide by A1 bahagi dengan F2. Divided by A2. So, normally, piston ni, dia punya bentuk silinder. So, kita akan pakai area untuk circle. So, kalau bentuk part segi, awak kenalah dapatkan area tu formula part segi. So, kita tengok contoh yang ini. Dalam contoh ini, diberi a force F1. So, dalam masa yang sama, awak boleh buka juga buku. Kalau buku Pascal Principle, buku kita, untuk subtopik Pascal Principle, awak buka muka surat 101. Sambil-sambil saya ajar ni, awak buka buku. Dalam buku ni ada terangkan sikit the transmission of pressure in enclosed fluid dan sebagainya. So, formula pun dah diberi dalam ni. So, awak boleh tengoklah sistem yang menggunakan, apa itu sistem yang menggunakan Pascal Principle. So, kita tengok contoh yang dalam slide yang saya nak terangkan sekarang ni. So, ada soalan ini dia beri F1. A force F1 is applied to a small piston. So, F1 dah dikenakan pada small piston. Dan area 1 ni kita sebutkan sebagai A1. So, F1 ni kita tak tahu nilai dia berapa. And then, force 2 at a larger piston on the right. Dengan area yang diberi adalah 77 cm persegi. So, area A2 is... So, A2 area dia sama dengan apa dia kata? Dia sebutkan sebagai 708 cm persegi. Dan A1 tadi dapat 77 cm persegi. Okay.
The mass of the car, berat kereta ni adalah 1352 kilogram. So kilogram ni awak kena tukar kepada unit Newton. So Newton ni adalah force lah. Force equals to M times G, gravity. So soalan minta apa? Determine the force F1 need to lift the car. So berapakah tekanan yang dikenakan di F1 untuk mengangkat mengangkat kereta. So kita tahu formula konsep yang kita pakaikan, pakai the pressure in equals to pressure out, di mana pressure equals to force divided by area, force divided by area. Kalau in, kita pakai F in, A in. F out divided by A out. So F in, F1 lah kan. So ni tak tahu. Ini tak tahu, kita kena cari. So A1 dah tahu, A1, F0, output pun dah tahu, awak kena tukar lah pakai formula ni. Okay, dan A output pun dah tahu dah, 708. Okay, so awak boleh buatlah sekarang. So macam mana solution ya? So diberi F, awak tukarkan dulu kepada unit N. So A, area, dibagi dalam cm, awak boleh tukarkan kepada meter persegi. Tapi sebenarnya, kalau awak tak tukar pun tak apa, sebab nanti unit dia akan terhapus. Unitnya akan terhapus. So awak boleh state menggunakan sentimeter persegi je. Ni saya tunjuk kalau kita tukar kepada meter persegi. So according to Pascal principle, kita nyatakan bahawa pressure 1 equal to pressure 2. So F1 force 1 bahagi dengan area 1. Mana kawasan area 1? So ini adalah A1 Ni area 1. Dan yang output ni kita sebut sebagai area 2 lah. Okay. Force 1 tak tahu. Ini yang awak nak cari. So area 1 berapa? Area 1 ini. Ya, kalau awak tak mau tukar unit pun boleh. Directly terus guna 77. And then sama dengan F2. F2 berapa? F2 tadi ada kira dah kan? F menggunakan M darab G. So M darab G. G is always 9.81. Jangan lupa. 9.81. So bahagi dengan A2. A2 tu berapa? Kita pakai 708 cm persegi. So kita pakai ni dah ada. Nilai ni dah ada. Ni ada. Senang, directly you can get F1. Okay. Get F1. Awak akan dapat lastly 1442.44 Newton. Okay. So application of Pascal principle. So dalam masa awak tengok yang saya ajar ni, awak boleh buka example 8 page 105 dua contoh ini berkenaan dengan aplikasi Pascal principle lah. Dalam contoh 8 ni, sorry, awak boleh buka buku. Dalam contoh 8 awak boleh lihat bagaimana soalan ini meminta awak untuk dapatkan F. Seperti contoh soalan slide saya. Awak buka example 8. So dalam ni dah diberi area, dah diberi area 2, dah diberi force 2. So awak masukkan dalam rumus akan dapat force 1. Contoh 9 ini sekiranya dia nak minta, saya tak tunjuk awak tengok dalam buku example 9. Dalam soalan ini dia minta ke awak dapatkan F output. F output. So kita tahu formula yang digunakan adalah pi r kuasa 2. Okay. So menggunakan konsep yang sama macam soalan yang saya tunjuk kat slide. So awak akan dapat F output. Tapi ada satu lagi dia minta macam mana nak dapatkan height. Height untuk dapatkan ketinggian dia bergerak tu. So awak akan pakai macam contoh ni saja juga. V input equal to V output. A1 times H1 sama dengan A2 times H2. So awak boleh tengok contoh dalam buku muka surat 105. Make sure awak tengok balik example 9 ni. Example 9 ni quite important. So saya guna slide ni, yang ni daripada penyelaras lah. So remember example 9 ni awak tolong buat semula soalan dia. So nak make sure awak faham lah.
So next is kita tengok application of Pascal Principle. So ini adalah salah satu contoh penggunaan Pascal Principle dalam kehidupan harian. So iaitu hydraulic jack. Bagaimana kita nak mengangkat sesuatu menggunakan tenaga hidrolik. Dia menggunakan pressure. So tekanan yang kita tekan tu boleh menyebabkan pergerakan, bergeraklah. So yang kedua adalah the braking system in vehicle. So bila kita bawa tu kita ada brake kan. Ada kereta auto, ada kereta lama pakai brake pads, ada pakai brake fluid, apa semua tu itu lebih kepada sistem ataupun Pascal Principle. Bila kita tekan brake itu dia boleh beri tekanan kepada brake pad untuk membuatkan brake drum kita berhenti bergerak. Itu menggunakan sistem Principle Pascal. Pascal Principle. So next adalah subtopik untuk Archimedes Principle. So this subtopik saya akan masuk next class. So for today itu saja Pascal Principle, dan lepas ni saya akan bagi ke awak latihan yang perlu awak buat dan siapkan. Okay, terima kasih kelas.